sebut saja apa juga masalah tunggakan gaji, masalah itu, masalah tak boleh clear license, masalah tak boleh nak meet the deadline, masalah tak... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Abang Zulkarnain, terima kasih kerana sudi menerima kehadiran Harimau Malaya di Bumi Sarawak kali ini. First time kami sampai, dan bila sampai Stadium Kuching ni sebenarnya dah lengkap lah semua negeri. Stadium utama kita dah sampai. Happy kami. Alhamdulillah. Welcome to Kuching lah. Welcome to Sarawak. Thank you. So, tujuan kita antara lain adalah untuk ketahui apa perancangan untuk Persatuan Bola Sepak Sarawak dalam menghadapi masa depan dan menaikkan semua bola sepak Sarawak, dan kemudian nak tanya sedikit pengalaman tentang jadi match commissioner tu. So nanti minta abang huraikan dan kongsikan dengan penonton kami ya. InsyaAllah. Alright, kita mulakan dengan sebelum pelantikan sekarang ni sebagai presiden, kabarnya tuan dah mula berkecimpung ataupun mula melibatkan diri dengan bola sepak Sarawak ni dari tahun 1988. Wah, tempoh yang sangat panjang. Boleh tuan ceritakan permulaannya dulu? Ya. Memang betul, saya mula melibatkan diri dengan Persatuan Bola Sepak Sarawak selaku sales eksekutif pada bulan Ogos tahun 88. Sehinggalah pada bulan Mac tahun 2007 merupakan antara tempoh yang panjang lah dalam sejarah pentadbir bola sepak tempatan yang ada selain daripada Datuk Hamidin lah. Datuk Hamidin of course bersama saya dulu dia dekat Selangor. Jadi itu proses permulaan penglibatan saya dalam bola sepak, dan sepanjang tempoh berkenaan saya sudah belajar, sudah melalui pelbagai pengalaman manis, pengalaman pahit, alright, sebab kita diberi peluang untuk mendedah, diberi peluang untuk apa orang kata mendalami ilmu dan juga pengalaman berdasarkan kepada aktiviti bola sepak, bukan saja yang bersifat domestik pada masa itu, bahkan juga beberapa pertandingan antarabangsa yang diadakan di Sarawak di sepanjang penglibatan saya itulah. Saya ingat lagi, kalau kita nak cerita pasal pertandingan di peringkat domestik, antara sejarah utama yang kita capai, bukan dari segi performa pasukan, saya tak nak sentuh dari segi performa pasukan, dari segi bola sepak Sarawak, FA Sarawak sendiri. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pertandingan antarabangsa, Persatuan Bola Sepak Sarawak terlibat secara langsung dalam beberapa pertandingan di peringkat Asia, peringkat permulaannya. Kalau tak silap saya, tahun 1993 kita telah diberi amanah dan mandat oleh AFC dan juga FAM untuk menjadi tuan rumah bagi penganjuran pertandingan AFC Women Championship antara negara, peringkat kebangsaan lah, antara negara. Final round diadakan in this very stadium, I remember. Stadium negeri ni lah, 1993. And of course the biggest stage untuk perlawanan bola sepak adalah FIFA World Youth Cup in 1997. Okay, di mana kita menjadi venue yang kedua terpenting selepas Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam dia buat sampai final lah. Tapi kita, Kerajaan Sarawak binakan Stadium Sarawak tu khusus untuk menganjurkan pertandingan yang berkenaan, dan kita mendapat peluang untuk menjadi tuan rumah, untuk manage dan juga handle semua perlawanan-perlawanan pasukan-pasukan baru tapi yang mula menempah nama selepas itu, seperti pasukan Perancis, France, South Africa, South Korea, Brazil, and later on Argentina. Right? Saya ingat itu merupakan antara pengalaman-pengalaman yang kita lalui melibatkan Sarawak FA bermula daripada tahun 88 sehinggalah ke tahun 2007. Itu saja yang boleh kongsi buat masa ni lah. Dan of course kalau kita tanya fans, ramai yang menganggap tahun gemilang tu sekitar era Bujang Senang tu lah. Sekitar tahun John Hunter, David Evans and jurulatih Alan West. Boleh tuan kongsikan apa yang dirindui dengan zaman tu? Macam mana suasana kegemilangannya masa tu? Ya, I think pada pendapat saya lah, mungkin pendapat ini pendapat peribadi mungkin ada orang setuju, mungkin ada orang tak setuju. Saya beranggapan bola sepak Sarawak, Sarawak FA dibentukkan semula pada tahun 74. Alright, sebelum tu adalah persatuan lain nama yang mewakili bola sepak Sarawak, tetapi sudah dibatalkan pendaftaran. Maka dibentukkan baru Persatuan Bola Sepak Sarawak 74. Jadi masa 74 tu kita tak terlibat dalam pertandingan peringkat kebangsaan.
Alright, kita ada kelayakan dia apa semua, jadi kita cuma boleh bertanding di peringkat Piala Borneo sehinggalah tahun 79 baru Sarawak diterima oleh FAM untuk terlibat dalam pertandingan Piala Malaysia. Dulu dia tak ada liga, dia panggil Piala Malaysia. Dan if you look at rentetan masa ni, kelompok pemain yang mula menonjolkan diri dan membawa Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi berbanding dengan apa yang dilalui sebelum itu, mula nampak. Alright, barisan pemain seperti Muhammad Ali Syafi'i contohnya merupakan tonggak utama masa itu, bawah 21 tahun, mula menempatkan diri di peringkat-peringkat yang lebih tinggi untuk pasukan Sarawak. Dan tidak heran apabila kita melihat apabila pasukan Sarawak dibentuk untuk menghadapi Piala Malaysia tahun 88, itu kempen kali terakhir Piala Malaysia 88 sebelum Liga Semi Pro diperkenalkan 89. Sarawak dengan tanpa diberi sebarang perhatian berjaya melayakkan diri ke pertandingan Piala Malaysia sehingga ke perlawanan separuh akhir. Alright, so that is how bola sepak Sarawak mula mendapat perhatian dan mula mendapat pengiktirafan. Maka Rawat Tahap decided untuk membawa masuk pakar daripada luar. That's how Alan West came about in 1991, right after Sukma. So Alan West membentuk pasukan baru yang terdiri daripada pemain-pemain daripada era 86, 87 ngap sayut bersama dengan pemain-pemain yang memenangi peringkat emas. So it's only fair kalau since awak bertanya soalan tadi, kata adakah era itu merupakan era yang paling berjaya? Of course, dari segi pencapaian memang yang paling berjaya. Dia menang Piala FA, which sampai hari ini kita tak pernah menang Piala FA lagi. Dia memenangi Piala Sumbangsi. Kita pun tak pernah masuk Piala Sumbangsi selepas itu. Dia pun turut memenangi Liga Perdana, masa itu dikenali sebagai Liga Perdana. Dia tak ada Division 1, Division 2 tahun 1997. And of course, who can deny itu merupakan satu pencapaian yang luar biasa buat pasukan Sarawak. Okey, itu sejarahnya penglibatan awal lah. Dan sekarang tahun ni 2023 tuan diangkat sebagai presiden. Dan mungkin tanggungjawab yang boleh katakan berat juga, tanggungjawab yang sangat penting juga. Once dilantik tu tuan, apa yang tindakan pertama, langkah pertama yang tuan ambil sebenarnya bila menduduki? Kita bila saya mula mengambil alih kepimpinan Sarawak FA, saya sedar itu bukannya satu tugas yang mudah, tapi saya percaya sekiranya saya diberi peluang dan juga sokongan. Peluang saja tidak mencukupi tanpa sokongan. Kita kalau kita mendapat dua-dua perkara berkenaan, sokongan dan juga kerjasama dari semua pihak, insya-Allah kita akan mampu berbuat sesuatu untuk membangunkan semula bola sepak Sarawak. Tetapi kita kena terima hakikat, dalam situasi yang membelenggukan bola sepak Sarawak selama ini, banyak perkara yang perlu kita rungkai secara betul. Kita tak boleh kata kalau kita tak selesaikan masalah dan punca masalah, kelemahan-kelemahan tidak diperakui, untuk kita memulakan gerakan baru, chances are kita akan meninggalkan lagi satu masalah baru kepada bola sepak Sarawak. So whether we like or not, we have to address the root cause of the problem. Sambil-sambil itu kita mula memikirkan macam mana kita nak merencanakan bola sepak Sarawak bagi satu tempoh jangka masa yang panjang. Jadi antara langkah pertama yang saya buat, satu, saya kata kita kena menghormati keputusan yang telah dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, iaitu FAM, berhubung dengan penglibatan Persatuan Bola Sepak Sarawak sebagai persatuan negeri dalam kancah Liga Malaysia. Kita semua faham, kita semua tahu, cuma mungkin tidak ramai yang memahami bahawa apabila Football Program diperkenalkan oleh FAM pada tahun 2019, yang mistaken, dan dikuatkuasakan pada tahun 2021 atau 2022, if I'm not mistaken, Persatuan Bola Sepak Negeri tidak dibenarkan lagi untuk menghantar pasukan terlibat secara langsung dalam saingan Liga Super maupun Liga Premier. Okey. Perswastaan kan separation of FA to FC. Tetapi kebanyakan FA, saya tak nak sentuh FA lain, Sarawak terlibat sama, mengambil pendekatan untuk menubuhkan syarikat dan membentuk pasukan kelab yang kononnya akan mewakili Sarawak dalam saingan
peringkat ini. Which I think the result, kita tahu kesannya macam mana kat bola sepak Sarawak kan. Jadi tak perlu kita nak bercerita lebih panjang. Jadi apabila saya mengambil alih, saya kata that's the first thing that we have to do. Kita should not get ourselves involved dalam pengurusan pasukan anymore. Alright, there is always a reason. Mesti ada sebab dan juga matlamat di sebalik pengenalan program ini oleh FAM. Sebab saya masa itu saya berada di FAM dan saya ingat lagi FAM sentiasa mengadakan sesi perbincangan bersama FC dan juga FIFA berkenaan dengan program berkenaan. Jadi saya pasti mesti ada peranan lain yang boleh dipikul oleh Persatuan Bola Sepak Negeri selain daripada menubuhkan pasukan dan terlibat dalam saingan Liga Malaysia. Jadi saya bercerita tentang perkara itu, ini merupakan satu fakta dan juga satu panduan yang harus diterima oleh masyarakat bola sepak di Sarawak. Let us start rebuild Sarawak football tanpa memberi penekanan ke atas pasukan. Mungkin orang tak boleh faham dah ni. So how do you need to do it? I said, look, kita kena terima hakikat. Bola sepak di Malaysia ni, kalau the minute kita kata kita nak uruskan pasukan, you akan tinggalkan semua tanggungjawab lain. Betul. You takkan ceritalah pasal development program, you takkan ceritalah pasal governance-nya, kau takkan ceritalah pasal pengusaha pertandingannya. Sebab semua sibuk nak buka tim. Because you spend too much of your time and the resources semata-mata untuk beri tumpuan kepada pasukan. Jadi saya kata kalau kita stop getting ourselves involved in any football team, alright, jadi kita ada peluang dan ada masa untuk fokus the real thing. So benda ni diterima pakai oleh AGM, Masyarakat Agung Persatuan Bola Sepak Sarawak tanggal 28 Januari 2023 untuk menerima pakai saranan berkenaan, dan daripada situ kita membuat langkah seterusnya, iaitu menyediakan satu plan strategik jangka panjang 10 tahun. Apa yang perlu kita buat dalam tempoh 10 tahun yang akan datang antara tahun 2023 sehingga tahun 2032. Seperti mana FM melancarkan F30, kita pun ada strategic planning kita sendiri yang kita panggil VC 1032. 10 tu maksud 10 tahun, 32 merupakan tahun pencapaian matlamat kita. Tetapi VC ni kita pecah kepada 3 fasa. Fasa pertama mengikut tempoh perkhidmatan. Untuk pengetahuan saudara, pelik tentang Persatuan Bola Sepak Sarawak ni, dia punya tempoh perkhidmatan jawatankuasa eksekutifnya adalah untuk tempoh 2 tahun. FM 4 tahun. Saya percaya negeri lain dah 4 tahun. Tapi Sarawak FA ni masih kekal dengan perlembagaan mengatakan tempoh 2 tahun. So oleh kerana tempohnya terlalu singkat 2 tahun, maka fasa pertama tu cuma untuk tempoh 2 tahun sahaja, iaitu 2023 sehingga tahun 2024. So kita ada apa yang kita tetapkan, what is our plan, apa yang perlu kita capai antara 2023 sehingga 2024. Selepas itu kita bergerak ke fasa seterusnya, iaitu 2025, iaitu selepas Masyarakat Agung yang akan datang, pemilihan akan datang. Dan kita bercadang untuk salah satu perkara yang menjadi tumpuan di peringkat fasa pertama adalah untuk meminda perlembagaan Persatuan Bola Sepak Sarawak, itu menambahkan dia punya tempoh perkhidmatan daripada 2 tahun kepada 4 tahun. So insyaAllah kalau benda ini diterima oleh Masyarakat Agung Persatuan Bola Sepak Sarawak, maka siapa-siapa yang bakal memimpin Persatuan Bola Sepak Sarawak pada tahun 2025 akan mendapat tempoh perkhidmatan yang sedikit lebih panjang berbanding apa yang kita lalui sekarang ini, 4 tahun. So fasa kedua akan melibatkan tempoh 4 tahun, 2025 sehingga 2028. Jadi apa intipati setiap fasa itu sudah kita gariskan secara terperinci dan jelas di bawah plan strategik kita. So of course these are all apa orang kata perancangan di atas kertas. Persoalan lebih besar, adakah kita mampu berkeupayaan mempunyai orang yang betul-betul bersedia untuk translate plan strategik berkenaan kepada proses pelaksanaan dia. Of course, benda ni kita merupakan satu apa orang kata cabaran kepada kita untuk betul-betul berupaya translatekan plan berkenaan kepada action plan. Jadi memulakan proses pelaksanaan dia bukannya sesuatu perkara yang mudah, sebab antara fokus utama kita dalam fasa pertama tu adalah untuk menyusun balik kita punya struktur bola sepak di Sarawak ni. Bila kita cerita pasal struktur bola sepak Sarawak ni, the whole ecosystem tu, dia melibatkan governance tu macam mana cara bola sepak ditadbirkan, macam mana cara bola sepak diuruskan,
Alright, macam mana perakaunan, sistem perakaunan dia dikendalikan, dan semuanya, semua benda yang melibatkan aspek-aspek governance menjadi intipati kita untuk tempoh 2 tahun. So kalau kita bercerita balik tentang masalah yang kita hadapi berkenaan dengan bola sepak Sarawak sebelum tempoh kita mengambil alih pada 28 Januari 2023, it is obvious the main issue yang melibatkan bola sepak Sarawak yang menjadi rantai yang mengikatkan kita untuk berkembang adalah isu image. Image yang ditonjolkan oleh bola sepak Sarawak sejak kebelakangan ini agak terlalu negatif. Sebut saja apa juga masalah tunggakan gaji, masalah ni, masalah itu, masalah tak boleh clear license, masalah tak boleh nak meet the deadline, masalah tak ada aktiviti, you just name it. Semua kita ada. Alright, so kalau kita tengok masalah-masalah ini, dia akan menghasilkan satu isu yang paling besar, iaitu isu image. So image yang ditonjolkan oleh sepak Sarawak merupakan image yang agak agak negatif. Nak gunakan bahasa yang lebih kasar pun susah lah. Tapi I would say that satu image yang agak negatif, sehingga sukar untuk kita meyakinkan mana-mana pihak ketiga, sama ada sebagai rakan komersial, sebagai penaja, sebagai even dengan kerajaan Sarawak pun begitu sukar untuk kita meyakinkan kerajaan Sarawak, memandangkan kerajaan Sarawak merupakan antara kerajaan negeri yang begitu banyak melabur dalam bola sepak di Sarawak sebelum ini. Jadi saya tidak menyalahkan langsung kerajaan Sarawak. Saya pasti kerajaan Sarawak, siapa-siapa pun akan rasa terkilan dengan apa yang berlaku. After they have invested so much fund into Sarawak football, we end up being like this. So untuk barisan kepimpinan baru bercerita benda yang sama kepada kerajaan Sarawak mohon bantuan will not be easy. Alright, so jadi berbalik kepada cerita asal kita, tanpa sokongan, tanpa bantuan, tanpa perhatian, pelaksanaan yang untuk pelan-pelan yang digariskan di bawah visi 1032 akan berhadapan dengan banyak cabaran. But then again, it's not anyone's fault. Ianya merupakan antara perkara yang perlu kita selesaikan di peringkat diri kita sendiri supaya benda ini dapat dilaksanakan. Tapi kita rasa berbangga sebab selama saya terlibat dengan bola sepak Sarawak, Persatuan Bola Sepak Sarawak tak pernah merangka dan menyediakan satu pelan hala tuju jangka panjang yang khusus. We are the first one. Not to say that we are proud of that. It should have been done a long time ago lah. Tapi benda itu tak pernah dibuat, jadi kita merupakan yang pertama, dan saya berbangga sebab apa? Sekiranya kita tidak terlibat lagi dengan bola sepak Sarawak selepas ini, maka pelan berkenaan akan dapat disambung dan dapat dilaksanakan oleh barisan kepimpinan baru, sebab kita dah ada satu panduan yang jelas tentang our direction. Okay, macam Tuan cakap tadi tentang image kan, of course memang tak lari lah. Nombor satu bila cakap pasal Sarawak isu gaji tu kan, walaupun tadi Tuan nyatakan memang dah tak ada penglibatan dalam pengurusan pasukan tersebut, tapi apa agaknya peranan yang boleh dimainkan oleh Persatuan Bola Sepak Sarawak untuk memulihkan ataupun kebajikan player-player yang terkesan dengan pasukan yang bawa nama Sarawak tu, apa yang boleh dibantu Tuan? I mean this is a big issue yang perlu yang hanya boleh diselesaikan apabila kita dapat duduk semeja, alright, secara bersama yang melibatkan semua pihak, alright. Pernah berlaku? Selama saya mengambil alih Persatuan Bola Sepak Sarawak, kita ada juga memikirkan tentang masalah berkenaan. Tetapi as I said to you, if we give our focus sebagai, we have to be fair to Persatuan Bola Sepak Sarawak, okay? Kalau kita give our time and our resources and our energy purely to settle that issue, besar kemungkinan kita tidak akan berupaya untuk mengubah langsung landscape bola sepak di Sarawak, sebab isu itu bukan dapat diselesaikan dalam tempoh sekelip mata. Alright, memang isunya tunggakan. Okay, after you settle tunggakan, what next? What happen kalau in future ada lagi tunggakan? Are you going to sit down again? Alright, so
dia punya penyelesaian itu tidak boleh difikirkan dengan jalan bagi duit selesai. Tak boleh. You have to solve and you have to look into the problem tu secara holistik. Dengan mengambil kira pendekatan, selesaikan masalah yang ada, elakkan masalah daripada berulang di masa hadapan. So benda ni memerlukan banyak bicara di antara pihak-pihak yang terlibat. Of course, Sarawak FA could only talk and give our opinion. We don't have the money untuk bantu nak bagi macam mana. We don't have that kind of money at all, to tell you the truth. Alright, jadi terus terang saya katakan, if you ask me, did you put any effort? I said, tempoh masa perkhidmatan saya cuma dah 2 tahun. Apa yang perlu saya buat? Selesaikan masalah yang satu tu, berbincang dengan dia orang, ataupun selesaikan masalah yang lebih besar supaya bola sepak Sarawak ini akan memberi impact dan juga kelebihan kepada semua pihak. Because you must not forget, Sarawak diwakili oleh 2 kelab, Sarawak United dan juga Kuching City. Kalau kita bagi tumpuan ke atas nama Sarawak United sahaja, we have to be fair juga dengan Kuching City. So kalau kita melihat bola sepak, penggunaan bola sepak secara holistiknya, secara umumnya, kalau persatuan bola sepak Sarawak dapat fokus into the development of football in Sarawak, kesannya lebih besar untuk membantu both Sarawak United dan juga Kuching City, baik dari segi melahirkan pemain, melahirkan pentadbir bola sepak, melahirkan jurulatih, melahirkan apa. So looking at all this kekangan, maka kita mengambil pendekatan let us just focus into apa tanggungjawab kita yang sebenarnya. Sebab kalau kita nak berjaya dan ingin memulihkan imej kita, maka kita kena menonjolkan benda yang mampu kita buat, yang betul-betul akan meninggal kesan ke atas penggunaan bola sepak secara menyeluruhnya. Dan kalau mungkin setengah followers kami dia faham macam mana kami cuba banyak komunikasi antara kami dengan mendiang bersihatan nada, dengan bekas-bekas player yang mengharapkan kami suarakan apa yang mereka nak. Tapi mereka pun dah putus asa, dah tak ada jalan untuk berharap. Ada tak sebahagian daripada pasukan tu yang datang jumpa tuan? Ada. Pasukan daripada Sarawak United, pemain Sarawak United tak ada jumpa kita orang. Tapi beberapa orang pemain daripada Kuching City, ada 2 ataupun 3, di mana mereka berhadapan dengan kes-kes lembaga hasil, income tax, alright, yang sepatutnya diselesaikan oleh Persatuan Bola Sepak Sarawak sebelum ini. Sampai hari ini tak diselesaikan. Jadi yang itu ada. Dan kita faham tentang masalah berkenaan. Dan kita tahu itu merupakan tanggungjawab kita. Wa imanya benda tu diputus oleh pengusaha sebelumnya, itu merupakan tanggungjawab Persatuan Bola Sepak Sarawak. Benda tu dah bertahun dah, sehingga pemain ni sukar untuk pergi ke luar negara, dihalang. Apabila pasukan Kuching City recently nak pergi ke Cambodia, if I'm mistaken, bulan Februari, pemain-pemain berkenaan dia tak boleh ikut serta because of halangan untuk pergi ke luar negeri. Jadi kita di Sarawak FA sedar tentang masalah ini dan kita tahu menjadi tanggungjawab kita untuk mencari penyelesaian kepada masalah ini. Penyelesaian simple ya, you bayar, that's it. Tapi adakah kita berupaya untuk membayar? Okay? Jadi saya beritahu ke exco kita untuk kita ada menyimpan pendirian dan juga hasrat di hati, kata insya-Allah kalau besok kita ada duit, kita selesaikan masalah dia ni. Kita bantu untuk selesai. Bagi saya itu dah cukup bagus daripada kita menjadi orang yang memimpin Persatuan Bola Sepak Sarawak dan menutup mata dan telinga ke atas masalah-masalah yang sudah berlaku sebelum ini. Alright, as we move forward, progress dan maju ke hadapan, kita jangan lupa juga tentang tanggungjawab kita sebelum ini. Tetapi kalau Encik bercerita pasal Sarawak United, these are the thing that you have to understand. Okay, macam mana saya nak explain? Structure FC adalah merupakan satu kelab yang empunyanya adalah merupakan syarikat. Betul. Dia didaftarkan di bawah akta syarikat. Jadi of course apabila awak daftarkan sesuatu organisasi itu di bawah akta syarikat, dia mesti ada tuan punyanya. Alright, kadang-kadang tuan punyanya 100% pemilik tunggal, kadang-kadang ada juga rakan kongsi yang lain. Sebelum ini Sarawak FA merupakan pemegang
salah satu pemegang saham dalam itu dalam 20%. I see. Alright, tapi selepas itu saya tak tahu macam mana berubah-ubah. Tapi kita di hari ini semasa mesyuarat agung lepas, kita mengambil pendirian mengatakan kita should not get ourselves involved. Kalau boleh pegangan saham ini jangan langsung melibatkan kita, sebab kita tak boleh terlibat dalam mengurus pasukan. Kita pun tak pernah terlibat dalam mengurus pasukan. Then why are we getting ourselves, involved dalam benda yang kita tak pernah terlibat sebelum ini? Kita tak menguruskan pasukan, kita tidak menguruskan perlawanan mereka. Kita tak pernah terlibat dalam macam siapa pemain nak diambil, siapa jurulatih yang nak dilantik, siapa yang kita nak pecat, siapa yang kita nak sambung balik. Itu semua tak ada melibatkan Persatuan Bola Sepak Sarawak. So why we have to get ourselves involved in all this? Pegangan tu masih ada tuan? Masih sampai ke hari ini. Cuma orang pernah bertanya dengan saya, ni cerita topik lain. Adakah pendirian FAS hari ini, kita panggil FAS jugalah, FAS ni banyak kan, Selangor pun FAS, Singapura pun FAS. Adakah pegangan FAS hari ini memaksudkan sejarah bola sepak Sarawak yang sebenarnya, pasukan punya senang, pasukan yang absat dulu akan terkubur dari sendirinya? I said no. Don't get me wrong. Yang saya cerita hari ini, kita kena selesaikan masalah kita yang paling utama, iaitu dari segi pembangunan bola sepak secara total yang melibatkan 3 perkara utama, dari segi tadbir urusnya, dari segi pembangunannya, dari segi peningkatnya. 3 perkara ni merupakan antara perkara yang paling penting. Let us focus into this. Once we have settled all this, barulah kita cerita pasal pembentukan pasukan. But then again, if you ask me, adakah Sarawak bersedia untuk membentukkan pasukan baru? Buatkanlah, tubuhlah satu syarikat, jadikan satu apa nama FC apalah, Bujang Senang FC ke apa. The answer probably will be no. Not during my time. Okay. Tak, not my time. Kalau saya diberi peluang dan juga ruang dan kemampuan yang secukupnya untuk melahirkan pemain jurulatih dan juga pengadil dan membangunkan ekosistem bola sepak Sarawak dengan cara betul, berada di peringkat yang boleh diterima piawaian lah, standard and reach to that standard, then the next step of course we're going to have a team. Tapi kalau kita nak buka juga tim bola sepak Sarawak, it has to be pasukan bola sepak Sarawak FA. It cannot be Sarawak FC, it cannot be any FC. So maksudnya kita tak akan kembali ke Liga Malaysia. Kat mana kita nak main? Kita kena fikir sendiri. And to tell you the truth, ada dalam kepala saya, sudah saya berkongsi dengan ramai orang, termasuk juga dengan Yang Berhormat Datuk Seri Karim, Menteri Sukan Sarawak, that deep in our heart, kita kata sekiranya semua proses ini dapat dilaksana dengan berjaya, maka kita akan lahirkan pemain. Bila kita lahirkan pemain anak Sarawak ini, jurulatih anak Sarawak sendiri, pengadil anak sendiri, insyaAllah kita boleh mengadakan satu bentuk kerjasama dengan semua wilayah-wilayah yang berada di Kepulauan Borneo ini. Di Kepulauan Borneo sendiri, kita ada 8 wilayah. 5 wilayah dari Kalimantan. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Selatan, Utara. Sabah, Sarawak, Brunei, 8. Kalau 8 ini ada satu kata sepakat, kita boleh adakan platform baru untuk mengadakan Liga Borneo. Wow. Why not? Dan kita bercerita tentang merentasi sempadan. Ya. Dan sebagainya. So kalau kita betul-betul berhajat besar, that shall be our direction. Alright. Okay tuan, nak pasal future. Sekarang memang tengah aktif juga pemilihan SUKMA juga tuan ya. Setakat pemerhatian tuan sejak tuan berada di kerusi ni, potensi bakat-bakat muda di Sarawak masih banyak yang perlu dieksplor. Ya, saya sedar pertandingan yang kita anjur recently telah menimbul minat ramai anak-anak muda di Sarawak untuk terlibat dalam bola sepak. Having mempunyai kelompok pemain muda yang berminat, yes, the answer is there. Bercerita tentang kelompok pemain muda yang berpotensi, probably yes. Untuk bercerita tentang kelompok pemain muda yang ready, probably it's not there yet. Okay. Alright. Jadi dianya perlu dibuat secara berperingkat-peringkat. Because I think I have to share with you, unlike Selangor, unlike Kedah, Terengganu, Sarawak merupakan satu wilayah besar. Kita tak boleh nak buat liga home and away berpanjangan macam orang lain. Kalau kita buat Kuching lawan dengan Limbang, dia ibarat kos dia Sarawak lawan dengan Perlis pergi Johor.
Polis pergi Johor lagi dekat agaknya. Naik bas pun boleh sampai. Sini dengan highway belum siap lagi. Penerbangan yang cukup mahal dan sebagainya. I mean, it's nearly impossible for us to do it. So, apa yang perlu kita buat adalah untuk mengaktifkan semula penggunaan bola sepak di peringkat bahagian. Kat sini dia pakai bahagian. Di bawah bahagian tu ada daerah. Daerah tu baru ada sub-district dan sebagainya. Kita kena hidup di ini. So, itu merupakan peranan utama Persatuan Bola Sepak Sarawak untuk hidupkan setiap bahagian dengan aktiviti bola sepak termasuklah pertandingan. Once you do it, you have a proper plan, you have a proper bukan plan, how do you call it? Takwimnya. Alright? Tahun ini kita buat macam ni, tahun baru kita buat macam ni apa semua. Only then you'll be able to see kita berupaya melahirkan bakat-bakat baru daripada kalangan anak-anak Sarawak. When that happen, tu yang saya cerita, baru kita ready untuk move to the next level.